Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kita lagi dalam rancangan Seram-Seram Sejuk. Episod kedua, hari ini kita akan bercerita tentang telefon. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton channel ini. Seperti yang saya bagi tahu tadi, hari ini kita akan bercerita tentang telefon. Ianya berlaku di sebuah tempat di Selangor. Kisah ini berlaku agak lama. Semasa itu saya masih bekerja di satu tempat di Selangor dan diceritakan oleh seorang sahabat. Kisah terjadi kepada sepasang tunang. Yang lelaki kita panggil Siddiq dan yang perempuan kita panggil Halimah. Bukan nama sebenar ya. Okey. Kisah ni semasa itu Siddiq ni mereka ni pasangan yang muda kan. Siddiq, apa pun Siddiq ni dia sudah bekerja lah. Halimah tu pula seorang yang masih belajar, tapi dia bukan belajar di dalam negara, dia belajar di luar negara. Jadi biasa orang yang bertunang ni kan, makin dekat dengan dia punya tarikh perkahwinan tu, makinlah dia orang rasa makin akrab, makin asyik masyuk, makin orang kata bertebaran bunga-bunga cinta tu semua kan. Dan yang menghubungkan antara mereka berdua adalah telefon. Sudah menjadi kebiasaan. Maklum dekat luar negara dengan Malaysia ni kan dia tak sama kan, dia punya masa. Jadi masa sini siang, masa sana malam kan. Jadi kebiasaan mereka bertelefon antara satu sama lain pada pukul 10 malam. Masa tu Halimah sudah habis kelas lah kan. Itulah masa yang mereka biasa pukul 10 lah. Average dia setiap hari. Setiap hari pukul 10 malam mereka akan bertelefon. Sama ada Siddiq yang akan menelpon Halimah ataupun sebaliknya lah. Satu hari, seperti biasa, dia orang main bergilir-gilir macam tu kan. Hari ni saya telefon, esok awak telefon, okey. Hari ni giliran Halimah telefon. Jadi bila giliran Halimah telefon, Siddiq pun tunggulah depan telefon tu. Pukul 9.30 dah tercanggak kat situ. Kan? Tunggu. Pukul 10, tak ada apa-apa. Tak ada bunyi. Pukul 10 suku, pukul 10.30, dia dah mula gerisah. Dia nak telefon, tapi dia fikir balik, tak apalah sebab hari itu adalah hari Halimah telefon kan. Mungkin ada something yang menyebabkan Halimah tidak dapat menelpon dalam masa yang ditetapkan tu. Yang biasa dia orang bersama telefon tu kan. Jadi telefon tunggu sampai pukul 11. Pukul 11 je, tiba-tiba telefon berdering. Kan? Telefon berdering. Bila telefon berdering, bukan mainlah si Siddiq happy tu ya juga, tapi dalam masa sama dia nak tu lah, macam gurau lah kan, nak sound ni apa, mengapa lambat apa benda lah kan, dia nak biasalah kan, bermesra-mesra tu. Kemudian dia pun angkat telefon, dia pun membebel lah, ni mengapa ni pukul 10, kata janji 10, tiba-tiba pukul 11. Tapi tengah-tengah bercakap, tiba-tiba terdengar suara lelaki. Menyebabkan apa? Siddiq terdiam. Itu suara bapa mertua dia tu. Mendengar suara bapa mertua dia tu, Siddiq terdiam. Hati dah mula macam kacau lah. Yalah, tak pernah pula bapa mertua dia telefon kan. Dah lah malam-malam macam tu. Dia punya berdebar tu mula terasa lah kan, berdebar. Dan yang lebih berdebar pula, sebab bapa mertua dia ni pun nak boleh kecakap sesuatu tu, ambil masa. Lagilah dia rasa macam menunggu ni, satu penyiksaan. Tiba-tiba bapa mertua dia kata dekat dia, Siddiq, sabarlah, dia kata. Mendengar tu dia pun dah rasa nak pitam. Rupa-rupanya bapa mertua dia membawa satu berita yang sangat buruk. Berita tentang Halimah. Halimah aksiden menyebabkan
dia mati di tempat kejadian. Tak dapat nak bayangkan macam mana perasaan Siddiq masa tu. Dah lah masa tu dia hampir nak berkahwin kan. Orang kata menghitung hari lah kan. Lepas tu dapat berita yang mengejutkan macam tu pula kan. Jadi memang sangat sedih lah. Sangat sedih. Dan dia kemurungan. Jadi kemurungan tu mengambil masa yang agak lama. Kan, dia tak nak berjumpa sesiapa, dia rasa tak nak bercakap dengan sesiapa kan, dia rasa sedih lah, sedih. Dan dunia dia adalah dalam rumah dia saja, sampai dia dibagi cuti yang sangat panjang lah oleh majikannya. Sedar tak sedar, masa berlalu pantas. Tarikh perkahwinan dia dengan Halimah tu sebenarnya semakin hampir. Masa tu dia dah mula rasa orang kata apa? Dia mula rasa okey lah banding dengan sebelum tu kan. Dia dah rasa sedikit tabah kan. Masa tu dia pun dah mula makan, mula duduk di ruang tamu. Kalau tidak dia memang duduk dalam bilik je lah kan. Duduk dalam bilik je, diam, tak nak bercakap dengan sesiapa kan. Jadi mak ayah dia pun memang ada lah bersama dia kan masa tu. Jadi satu malam tu pukul 9:30 tu dia turun lah ke tempat tempat ruang tamu rumah dia tu. Duduk dekat situ, baca surat khabar ke buat apa-apalah aktiviti yang dia rasa nak menenangkan jiwa dia. Dan semasa itulah sesuatu berlaku. Telefon berbunyi tepat pukul 10 malam. Masa tu dia terkejut tau. Sebab memang dah lama dah tak ada bunyi telefon. Sebab kebanyakan masa sebelum tu pun yang guna telefon tu, yang menelpon dia Halimah lah kan. Orang lain tak ada pun telefon dia pun biasanya. Jadi dia terkejut. Dia pandang telefon tu dan telefon tu terus berdering, tapi dia tak angkat, dia tengok sampai telefon tu berhenti berdering sendirilah. Keesokan malamnya dalam masa yang sama juga dia duduk juga kat bawah, dia melepak kat bawah. Dan malam tu juga telefon berbunyi tepat pukul 10 malam. Kali ni Siddiq angkat telefon tu. Dia rasa nak angkat. Dia pun angkat telefon tu. Tapi masalahnya tak ada suara di sebelah sana. Dia duduk hello, tapi tak ada jawapan balas. Dia pun marah lah. Dia marah, dia pun hempas gagang telefon. Dan peristiwa telefon berbunyi itu berlaku lagi keesokan malamnya. Kali ini dia angkat juga telefon tu. Dia dah siap bersedia nak memaki hamun ni. Sebab macam dipermainkan ya kan. Dah bila angkat, bila hello tak ada siapa yang sambut kan. Dia pun tunggu. Tak ada juga suara. Dan dia pun baru nak maki, tiba-tiba terdengar satu suara yang sangat dia kenali. Hello? Suara tu. Bang? Terdiam Siddiq dengar. Dia dengar tu terdiam. Sebab apa? Suara tu memang sebiji suara Halimah. Yalah, tapi tentulah dia tak percaya itu Halimah. Tapi terkejut. Sebab suara tu memang sebiji suara Halimah. Cara bercakapnya, nada suaranya, panggilannya sebiji. Itu menyebabkan dia terdiam. Tak terkata apa. Oleh kerana terkejut tu, dia letak gagang telefon. Dia macam, orang kata tak dapat nak fikir tu.
Tak dapat nak fikir apa yang nak dia perlu dia nak buat, dia nak jawab ke, dia nak cakap ke apa kan. Jadi kesudahannya dia letak terus gagang telefon tu. Keesokan malam dia memang terasa sesuatu tau. Memang sebab yelah kan, tunang kan, dia ada rasa rindu apa semua kan, dan suara dalam telefon tu sebenarnya secara tidak langsung mengubat kerinduan dia kepada arwah tunang dia. Jadi malam tu memang dia rasa macam tak percaya, dia macam-macam benda lah dalam fikiran dia kan. Tapi dia ada rasa sesuatu yang mendorong dia untuk mendengar balik suara tu. Malam itu dia betul-betul rasa bersedia. Dia menunggu dengan sabar, dengan tabah sampai pukul 10 tu telefon berdering dan dia pun mengangkat. Dia mengangkat dan seperti semalam suara perempuan itu muncul. Suara perempuan itu memang sebiji macam suara arwah Halimah. Tapi dia diam. Jauh dalam hati dia mendengar. Yalah, dia rindu sebenarnya. Dia rindu dengan suara itu. Dengar. Dan dia akhirnya suara tu bertanya. Hai, mengapa diam je? Mengapa tak jawab? Abang dah sombong, dah ada orang lain. Dia dengar macam tu. Itu standard lah Halimah punya cara bercakap. Dia dengar macam tu, tiba-tiba dia pun menyampuk. Kan? Jadi terjadilah satu perbualan. Dan dia tetap juga tak nak fikir sebenarnya. Dia tak nak fikir. Sebenarnya siapa yang telefon dia tu, sebenarnya dia tak nak fikir pun sebenarnya. Sebab benda tu orang kata apa? Pengubat rindu dia. Selepas kejadian tu dia mula berfikir, sebenarnya siapa yang telefon tu? Memang dalam telefon tu memang dia mengaku dia Halimah lah. Walaupun dia tak adalah dia mengaku kan, tapi artinya dia seperti Halimah lah, bercakap macam biasa dia orang bercakap. Tak adalah dia kata aku ni Halimah, tak adalah kan. Tapi maksud dia bercakap macam biasa Halimah bercakap dengan dia. Jadi bila benda tu berlaku gitu, orang kata apa, berulang kali dia pun macam setiap kali panggilan tu sampai, panggilan itu ada, dia sambut dan dia tidak banyak bercakap kecuali banyak mendengar kan. Tapi dalam hati dia tu memang berfikir-fikirlah, ni siapa sebenarnya, ataupun scammer ke. Masa tu tak panggil scammer lah, tapi scammer ke apa kan. Tapi maksudnya benda tu akhirnya orang kata berlarutan sehingga beberapa minggu sebelum majlis perkahwinan diorang yang dah ditetapkan sebelum kematian Halimah tu. Siddiq rasa bingung lah, dia pun tak tahu apa nak dia buat. Antara yang terakhir yang disebut masa tengah bercakap dengan yang dikatakan Halimah tu, dia kata jangan lupa, tapi saya tak ingat tarikh lah, tapi katalah 23 hari bulan ambil dekat lapangan terbang. Benda tu adalah antara benda terakhir yang dia cakap sebelum letak telefon, menyebabkan dia macam lagi tak tahu nak buat apa. Kesudahannya dia fikir, apa yang aku nak buat? Aku perlu cari seseorang untuk aku luahkan benda ni. Mula-mula Siddiq bercerita kepada keluarga dia. Tentulah keluarga dia tak percaya kan. Dia kata Siddiq ni berangan-angan, terlalu memikirkan Halimah semua kan. Menyebabkan dia rasa macam frust lah kan, sebab orang tak percaya. Dan dalam masa yang sama telefon tu terus juga berdering pukul 10. Dan satu perkara yang kerap disebut, jangan lupa 20 berapa sekian bulan ni ambil saya di lapangan terbang tau. Tu. Benda tu selalu diulang-ulang menyebabkan Siddiq merasa makin tak tenteram. Akhirnya Siddiq mengambil keputusan
dia berjumpa dengan bakal mertua, maksudnya ayah kepada Halimah tu lah. Dia bercerita dan tak tahulah macam mana si ayah ni dia boleh percaya cakap apa ni Siddiq itu. Bila mungkin sebab dia tahu kan Siddiq tu bukan orang yang suka menipu apa semua. Tapi benda tu orang kata apa, dia calmkan apa ni, tenangkanlah si Siddiq tu kan, supaya jangan gelabah semua. Tak apa dia kata. 23 hari bulan tu nanti kita sama-sama pergi. Maksudnya ayah dia tu support Siddiq. Walaupun kita rasa macam gila benda tu kan, tapi ayah dia tu, ayah Halimah tu support. Dalam masa yang sama, ayah dia berbincang dengan ibunya, isterinya, mereka akan buat majlis tahlil untuk Halimah pada 23 hari bulan tu. Okey. Hari demi hari, telefon tetap juga berdering, jangan lupa apa ni, ambil saya di lapangan terbang tu. Memang setiap hari macam tu sampailah ke 23 hari bulan tu. Seperti yang dijanjikan. Dan untuk pengetahuan juga, 23 hari bulan tu kalau ikutnya memang dirancang oleh Halimah untuk pulang sebelum kematian dia tu. Memang 23 hari bulan tu sebab dia nak buat persiapan untuk perkahwinan kan. Mereka pergilah ke lapangan terbang. Lapangan terbang. Tunggu dekat lapangan terbang tu. Berdebar-debarlah hati Siddiq kan. Dan semasa dia orang menunggu tu, dan dekat balai ketibaan tu dia orang nampak Halimah tu muncul. Dua-dua tergamam. Sebelum ni Siddiq kan, dengan ayah Halimah pun tergamam. Tapi semua tak tahu nak cakap apa. Semua diam. Apa yang dia orang berdua buat, dia orang bawa jelmaan Halimah tu balik rumah. Kan. Dan sepanjang perjalanan dalam kereta tu memang tak cakap apa-apa. Diam, semua diam. Tak terkata apa-apa. Sampai dekat rumah ayah Halimah tu. Dan masa tu ramai orang lah. Sebab nak kenduri tahlil kan. Masa tu yang nampak Halimah ni sebenarnya rupa-rupanya bukan dia orang berdua je. Tetamu-tetamu tu pun nampak. Jadi bila dia Halimah tu dibawa masuk, Halimah tu pun salam dengan ibu dia, salam dengan yalah semua keluarga dia kan, salam. Tapi tak cakap apa-apa. Semua diam. Semua tergamam, tak cakap apa-apa. Kemudian akhirnya Halimah tu masuk ke bilik. Yalah, maklumlah lepas masuk ke bilik tak keluar dah kan. Itulah, sampai situ je lah. Itulah pertemuan yang misteri, yang orang kata apa, yang sukar untuk dipercayai. Tapi itu berlaku pada Halimah, maksudnya pada keluarga Halimah dan Siddiq. Okey, timbul persoalan. Apakah jelmaan tu? Apa dia jelmaan tu sebenarnya? Adakah roh itu boleh kembali ke dunia balik? Ataupun apa Halimah? Siapa jelmaan tu? Apa jelmaan tu? Okey, menurut satu pandangan ya, itu dari seorang ustaz yang saya pernah dengar, itu dipanggil Qorin. Qorin ni adalah satu sejenis jin yang lahir bersama dengan kita. Dia kembar kita. Dan Qorin ni dia biasanya Qorin ni dia akan menghasut kita untuk buat benda-benda yang jahat lah. Dan Qorin ni sebenarnya bukan Islam lah. Dan yang saya pernah dengar, Qorin Nabi Muhammad SAW diislamkan. Macam tu. Itu apa yang saya dengar lah. Wallahu alam. Jadi maknanya Qorin ni memang sebiji kembar kepada kita. Sebab tu dia tahu apa yang kita tahu. Dia punya pergerakan, dia punya muka memang sebiji. Itulah Qorin. Jadi jemaah tu menurut satu pandangan merupakan Qorin. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang sudi nonton channel Seram-Seram Sejuk ini.